Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Hasif Hilmi Ashraf bin Hamizan, bernombor matrik 420300321. Jadi hari ini saya akan terangkan pada bahagian saya, iaitu definisi Al-Quran. Jadi Al-Quran menurut pengertian daripada segi bahasa adalah bermaksud bacaan. Okey, daripada apa yang kita tahu, kalau dalam bahasa Arab ni kita boleh panggil Al-Qiraah. Jadi dalam bacaan ni, kenapa kita panggilnya Al-Quran ni daripada segi bahasa bacaan? Sebab apa? Sebab Al-Quran ni adalah salah satu kitab yang dibaca oleh umat Islam. Al-Quran menurut istilah pula, iaitu maksud kalam Allah yang mujiz yang diturunkan kepada Nabi SAW dengan perantaraan Jibril alaihi salam, ditulis dalam mashaf, dipetik dari riwayat mutawatir dan dikira ibadat bagi sesiapa yang membacanya. Jadi Al-Quran sebagaimana yang kita tahu adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ni akan dikira ibadat. Dia juga dikira sebagai satu ibadah bagi umat Muslim, iaitu membaca Al-Quran. Dan ada juga yang bukan setakat membaca, ada yang membaca Al-Quran, ada yang menghafal Al-Quran, ada yang mentajwidkan. Bukan mentajwid maksud saya seperti menghafal dan pakar dalam hukum tajwid. Okey. Jadi dalam Al-Quran dia tersusun dalam 114 bahagian yang dikenali sebagai surah dan terkandung dalam 30 juzuk dan 60 hizab ataupun bab. Jadi dalam Al-Quran tu apa dia punya bahagian-bahagian dia? Jadi dalam Al-Quran kita ada dalam 114 surah, antaranya Al-Baqarah, Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Luqman. Jadi dalam Al-Quran tu terdapat banyak surah, iaitu 114 surah, dan terkandung dalam dan dibahagikan kepada 30 juzuk. Okey. Bilangan ayat yang terdapat padanya adalah sebanyak 6666 mengikut pendapat ulama Basrah, dan ada juga yang mengatakan mengikut ulama Kufah 6236. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, Al-Quran ni dia terbahagi, dia mempunyai sifat dia tersendiri. Yang pertama, Al-Quran disifatkan sebagai An-Nur, iaitu cahaya. Kenapa? Kerana Al-Quran ni dia boleh diberikan kepada kita sebagai cahaya kepada umat Islam. Okey. Yang kedua adalah Al-Quran disifatkan sebagai Al-Huda. Apa maksud Al-Huda? Petunjuk. Jadi Al-Quran ni boleh menjadi petunjuk, boleh membimbing kita kepada jalan yang benar, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Okey. Jadi Al-Quran ni, kalau kita nak buat satu-satu perkara, kita perlu merujuk pada Al-Quran, iaitu Al-Quran ni sebagai rujukan kepada kita. Yang ketiga, Al-Quran disifatkan Al-Bushra, iaitu berita gembira. Jadi Al-Quran ni mendatangkan berita gembira kepada kita. Seperti mana yang kita tahu, jika kita buat baik, kita akan masuk syurga. Jadi kita akan rasa gembira. Kerana apa? Kerana perkabaran yang diberikan daripada Al-Quran itu adalah perkara yang gembira. Al-Quran disifatkan sebagai Al-Ma'uzah, iaitu pengajaran. Iaitu terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memberikan kita pengajaran, memberikan kita bahawa okey, jika kita melakukan sesuatu yang salah, kita akan mendapat ganjaran dosa. Jadi kita akan merasa takut, kita akan merasa seperti sedar dan insaf apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir sekali, Al-Quran sebagai Asy-Syifa, iaitu apa maksud dia di situ adalah penawar. Okey. Jadi Al-Quran ini juga, ayat-ayat Al-Quran ini juga digunakan sebagai penawar untuk penyakit-penyakit. Tak kisahlah penyakit, ada yang menggunakan penawar sebagai penyakit ikhtiar kita untuk penyakit-penyakit seperti yang ditimpa pada diri kita. Dan ada juga yang penyakit yang seperti penyakit mistik, seperti sihir, seperti saka, apa semua tu, kita boleh menggunakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran sebagai penawar. Jadi ini adalah beberapa hikmah, iaitu Al-Quran, macam mana Al-Quran boleh memberikan efek kepada seseorang, kebaikan kita kepada diri kita, kebaikan Al-Quran. Jadi yang pertama, membaca Al-Quran dia boleh mententeramkan hati. Okey. Jadi contohnya dengan ayat-ayat Al-Quran, apabila kita rasa macam serabut, kita rasa macam perlukan ketenangan, jadi kita perlu membaca Al-Quran. Okey, kerana Al-Quran ni boleh mententeramkan hati. Contoh, macam kita sebagai seorang pelajar mempunyai mempunyai masalah
Contoh kita perlu melakukan kita banyak kerja. Jadi mungkin ada yang sebagai seorang pekerja dia ada masalah tentang pekerjaan dia. Jadi dia rasa diri dia tak tenteram, kita boleh menggunakan membaca Al-Quran kan, sebagai kita boleh mententeramkan hati. Okey, jadi yang kedua, Allah akan melimpahkan rahmat dan pahala bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, membaca Al-Quran ni adalah satu ibadah. Jadi apabila kita melakukan satu-satu ibadah, kita akan mendapat ganjaran pahala. Jadi ganjaran pahala ini dengan kita membaca Al-Quran, insya-Allah ia boleh membantu kita di akhirat kelak. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran kelak akan mendapat syafaat di akhirat. Jadi di akhirat nanti kita akan ditimbang melalui dengan Al-Mizan. Jadi dengan Al-Quran ni, kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat syafaat daripada Al-Quran supaya ia dapat menolong kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ada satu pepatah, orang yang rajin membaca Al-Quran ni diibaratkan seperti buah dengan rasa dan bau yang enak. Okey. Jadi kenapa diibaratkan seperti rasa buah dan bau yang enak? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, okey, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran ialah seperti buah jeruk utrujah. Okey, baunya enak dan rasanya pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran ialah seperti minyak harum, baunya enak sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran ialah seperti rumput hazalah. Rumput hazalah ni adalah rumput yang tumbuh pada zaman pada Nabi Arab, yang lembu makan, yang kerbau makan, yang tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. Jadi hadis ni pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi untuk kita membaca Al-Quran, okey, untuk kita kita perlu melakukan dengan hati yang ikhlas. Kerana apa? Kerana ada juga yang munafik yang baca Al-Quran mungkin dengan niat je hanya untuk menunjuk-nunjuk, tetapi itu tidak bagus. Jadi apabila Nabi cakap, apabila kita mendapatkan satu perumpamaan yang indah untuk apabila kita membaca Al-Quran, jadi itu adalah perkara yang bagus, adalah perkara yang baik. Okey, yang kelima adalah Allah akan menjaga mereka yang rajin membaca Al-Quran. Jadi apabila kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin bertaranum, kita rajin menghafal, jadi dengan cara itu kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara itu, apabila kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah akan menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang jahat, perkara yang tidak diingini, insya-Allah. Okey, jadi di sini adalah saya akan menerangkan tentang konsep kaunseling Islam. Okey. Jadi kaunseling ni dia berkait rapat dengan Islam. Kerana apa? Kerana dalam pada masa yang sama kita menolong orang yang memerlukan khidmat kaunselor. Jadi pada masa yang sama kita boleh menerapkan aspek-aspek ataupun elemen-elemen Islam yang penting, supaya tugas kita ni adalah sebagai seorang khalifah di muka bumi Allah. Jadi dengarlah, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah yang dari mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka yang taat kepada Allah dan Rasul. Okey. Aku diutus untuk menjadi rahmat dan aku bukan diutus untuk menjadi membawa laknat. Jadi dalam konsep kaunseling Islam, kita perlu berpegang kepada perkara tersebut. Kerana apa? Kerana yang paling baik, segala apa yang kita buat, apa benda yang kita lakukan. Contoh, ada satu klien ni dia rasa macam dia perlukan khidmat kaunseling. Kerana apa? Kerana dia rasa stres, dia rasa hidup dia tak tenteram. Jadi apa yang kita perlu terapkan kepada dia adalah dengan menggunakan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu dapat mententeramkan hati. Okey, dalam pada masa yang sama juga kita juga boleh menggunakan boleh menjadikan Rasulullah SAW sebagai inspirasi kepada manusia. Okey. Jadi yang tugas apa yang perlu kita buat adalah melatih klien membuat keputusan. Okey. Kita bukannya sebagai kaunseling, kita bukannya
okey, kau macam ni, macam ni, macam ni, okey, jadi kau perlu buat macam ni. Tidak. Jadi kita perlu melatih dia untuk dia sendiri buat keputusan, tetapi berdasarkan syara, iaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran itu adalah penting sebagai panduan seseorang manusia untuk menentukan apa yang dia nak buat. Jadi okey, apabila klien cakap macam ni, okey, aku rasa tak puas hati lah, aku rasa macam tak teram, aku nak bunuh diri lah. Okey, tengok Al-Quran. Al-Quran bagi ke bunuh diri? Tidak. Okey. Okey, kita tanya, dalam agama Islam boleh ke kalau nak bunuh diri? Kita tanya, biar dia berfikir. Okey, jadi kalau kita bunuh diri, kita akan masuk neraka. Jadi bila kita masuk neraka, kita akan dapat satu hukuman yang, contoh, andai kata kita terjun bangunan, itu je lah apa yang kita buat di neraka nanti. Jadi dalam pada masa sama, diri seorang klien dia akan insaf. Dia akan fikir alternatif yang lagi baik supaya dia dapat menentukan ataupun menyelesaikan masalah dia sendiri. Okey. Yang kedua, merealisasikan diri klien dengan tujuan-tujuan yang halal dan berguna untuk diri dan sekeliling. Jadi setiap kali apa yang dia buat, okey, setiap kali apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita mesti ingatkan dia, iaitu tidak menggunakan cara yang salah atau tidak menggunakan cara yang haram. Okey, kerana apa yang first yang saya cakap tadi adalah semua apa yang kita perlu terapkan pada diri klien. Apabila klien nak membuat sesuatu, dia perlu berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menghala tuju klien kepada kesempurnaan kendiri, melakukan tanggungjawab. Okey, jadi sebagai seorang kaunselor, kita perlu menerapkan pada klien, okey, apa benda yang dia perlu buat. Okey, contoh, andai kata dia ni seorang yang kurang melakukan ibadah, kurang melakukan rutin-rutin dalam secara rohani. Okey, jadi kita perlu menerapkan dia. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali adalah Al-Quran yang telah menerangkan. Okey, Al-Quran juga boleh memberikan sebagai seseorang manusia, seseorang klien tu, dia boleh memberikan panduan kepada dia. Kerana apa? Kerana Al-Quran dia telah memberikan kabar yang gembira. Okey, contoh, andai kata macam seorang manusia ni dia melakukan, dia dia ingin membuat sesuatu untuk maybe untuk membuat kebajikan masyarakat, tapi dia rasa stres, dia tak tahu nak buat apa. Jadi dalam Al-Quran ni dia dah bagi tahu, okey, kalau kau buat kebajikan, kau akan mendapat pahala, kau akan mendapatkan kabar yang gembira. Jadi dia akan rasa dia rasa semangat untuk dia meneruskan atau dia untuk melakukan perkara tersebut. Okey, jadi apa jua teknik yang kita lakukan, apa jua cara yang digunakan dalam sesi kaunseling hanyalah sebagai medium. Okey, kita guna secara individu ataupun secara kumpulan. Kita guna kaunseling teori ni sebagai teori teori apa ni, teori yang satu lagi. Jadi kita perlu, itu adalah medium, adalah apa orang kata, tempat untuk manusia, untuk sebagai klien untuk menyelesaikan masalah. Tetapi apa yang isi di dalam tu perlu berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Okey, kaunseling tidak akan memberikan apa jua kesan tanpa, okey, tanpa, bukannya kaunseling tak ada function, tapi kaunseling dia tak akan berikan apa-apa kesan kalau klien tidak berusaha. Okey, tidak berusaha sendiri untuk menyelesaikan. Okey, kalau aku macam ni, apa benda aku perlu buat? Okey, tanpa usaha. Dan satu lagi yang klien perlu ingat, setiap usaha yang dilakukan perlu diikuti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu saja daripada kami. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang kurang datang daripada kami. Bagi keistimewaan Al-Quran ialah sejak diturunkan hingga akhir zaman, ialah kemurnian dan keaslian Al-Quran ini akan senantiasa terjaga. Hal ini kerana kemukjizatan yang terkandung dalam Al-Quran, baik dari aspek bahasanya dan uslubnya maupun dari aspek isi kandungannya, yang memang terbukti tidak ada satu pun manusia yang mampu menirunya. Jadi sebagai seorang Muslim, menjadi satu kewajipan bagi kita untuk menjaganya. Tetapi walaupun kita tidak dapat menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, dan Allah sebaik-baik zat yang maha penjaga.
Keistimewaan Al-Quran berikutnya adalah kitab suci yang akan sentiasa menjadi penolong di akhirat kelak. Al-Quran akan memintakan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang selalu membacanya. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafiq, yakni pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, dua surah bercahaya, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana keduanya datang pada hari kiamat seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surah tersebut. Bacalah pula surah Al-Baqarah. Mengambil surah tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafal hadis riwayat Muslim. Manakala keistimewaan lainnya ialah Al-Quran merupakan ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Al-Quran juga mengukuhkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci yang lampau yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhirat, harus menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur serta berbudi pekerti mulia, dan lain-lain lagi. Yang terakhir, keistimewaan Al-Quran ialah memiliki gaya bahasa yang istimewa, mudah dihafalkan, tidak sukar bagi siapa pun untuk memahaminya dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemahuan yang kuat. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki agar Al-Quran ini dapat disiarkan kepada akal fikiran dan seluruh pendengar sehingga dapat menjadi kenyataan dan dapat diterjemahkan melalui perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan maksud daripada potongan ayat Al-Qadr. Ayat pertama berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, iaitu kita akan menyingkap dan memahami sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan melalui 3 peringkat. Yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfuz. Pada peringkat ini Al-Quran diturunkan sekaligus. Lauh Mahfuz ialah tempat catatan yang ditulis padanya ketetapan setiap makhluk sehinggalah berlakunya hari kiamat nanti. Manakala pada peringkat kedua dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yang Al-Quran juga turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu rumah kemuliaan di langit dunia. Kemudian Allah menurunkannya secara beransur-ansur sesuai dengan berbagai peristiwa selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Tafsir Ibn Katsir. Peringkat ketiga dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Pada peringkat ini Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Seterusnya, baginda mengajarkannya kepada para sahabat dan umat Islam keseluruhannya. Antara hikmah mengapa Al-Quran ini diturunkan secara beransur ialah untuk memudahkan umat Islam bagi menghafal, memahami dan melaksanakan atau beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini membuktikan bahawa Al-Quran adalah rahmat daripada Allah dan dia tidak akan sesekali membebankan hamba-hambanya. Jika diteliti, setiap ayat yang diturunkan adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa zaman Rasulullah SAW. Saya mengambil contoh surah Al-Kahfi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya mengenai 7 orang pemuda yang tidur di sebuah gua serta kisah Raja Zulkarnain. Manakala surah Al-Kahfi yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ditawarkan sebagai hadiah dan janji-janji manis oleh orang kafir Quraisy untuk meninggalkan dakwah Islam.
sehingga akhir zaman Al-Quran akan tetap dipelihara dan tidak akan pernah dapat diubah oleh orang-orang kafir. Al-Quran sesungguhnya adalah kalam Allah yang agung, bukan sekadar omong kosong, tetapi sejak umat Islam mula mengenal Al-Quran, mereka telah diperlihatkan pelbagai tanda kekuasaan Allah yang membuktikan betapa istimewanya Al-Quran Al-Karim ini. Mereka yang beramal dengan Al-Quran adalah orang yang terbaik dan sentiasa berada di bawah rahmatnya. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang yang sentiasa mendapat rahmat Allah, insya-Allah.